Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan topik pemeliharaan alam sekitar dalam dakwah Nabi Soleh. Suka untuk saya memetik tafsiran Al-Misbah yang menafsirkan kisah Nabi Soleh dan kaumnya. Menurut tafsiran ini, kaum Thamud merupakan kaum yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam seni pertukangan dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi selepas kaum Ad. Kaum Thamud ini juga merupakan kaum yang beriman kepada Allah pada awalnya. Namun lama-kelamaan kaum Thamud ini mengikuti jejak kaum Ad yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Allah telah mengutuskan Nabi Soleh untuk mengajak kaumnya agar taat dengan perintah Allah dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi ini serta menghargai nikmat yang telah Allah kurniakan. Namun kaum Thamud ini tidak sama sekali pernah beribadah kepada Allah, apatah lagi mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Malahan mereka mencari alasan untuk melihat bukti kebesaran Allah agar mereka kembali beribadah kepada Allah. Hasilnya Allah telah mengurniakan dan menjadikan seekor unta melalui mukjizat Nabi Soleh yang telah diberikan oleh Allah, menunjukkan kekuasaannya dan memberi kesedaran kepada kaum Thamud agar taat akan perintah Allah. Akan tetapi kaum Thamud ini tetap ingkar akan perintahnya dan membunuh unta tersebut, dan akhirnya Allah telah menurunkan azab yang pedih sehingga menghapuskan kaum ini daripada muka bumi ini. Pengajaran yang boleh diambil daripada kisah ini untuk dijadikan panduan dalam pemeliharaan alam sekitar ialah seseorang itu harus mensyukuri dan menghargai nikmat yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Sebagai contoh, nikmat gunung ganang yang menjadi pasak kepada bumi ini agar tidak berlakunya bencana alam seperti tanah runtuh. Dalam Al-Quran sendiri telah menjelaskan betapa pentingnya gunung ganang ini dalam mewujudkan kestabilan alam. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-31 yang membawa maksud kami telah menciptakan di bumi ini gunung ganang yang menetapnya agar bumi ini tidak menggegarkan mereka. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya gunung ganang ini dalam mewujudkan kestabilan alam di muka bumi ini. Oleh itu, gunung ganang ini seharusnya dijaga dengan sebaik-baiknya dan bukannya diterokai untuk kepuasan manusia semata-mata. Dalam usaha untuk menjaga alam sekitar, kita haruslah menghargai setiap pemberian nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Penghargaan itu haruslah diterjemahkan melalui perbuatannya dalam menjaga alam sekitar ini dengan sebaiknya. Setiap kepakaran yang telah Allah kurniakan kepada kita seharusnya digunakan dengan cara yang betul dan sebaiknya. Sebagai contoh, jika sesuatu masyarakat itu telah dikurniakan kepakaran dalam bidang alam sekitar, seharusnya mereka bijak menggunakan kepakaran tersebut untuk menguruskan alam ini dengan sebaiknya dan mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dengan demikian, marilah sama-sama kita mengambil ibrah atas apa yang telah berlaku kepada kaum Thamud agar kita tidak mensia-siakan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita dan sentiasa bersyukur akan pemberian yang telah Allah kurniakan agar kita menjadi hambanya yang bersyukur atas pemberiannya, insya-Allah.